Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak didik di luar sana? Cikgu mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, kali ini bersama saya Cikgu Ju dari SMK Kelabang Besar Melaka akan membicarakan tentang seni Bahasa Melayu KSSM tingkatan 5, iaitu saya fokuskan kepada novel Bima Sakti Menari. Dan kali ini saya fokuskan kepada siri 1, sinopsis keseluruhan novel. Baiklah, kita lakukan sekarang. Okey, sebelum tu saya akan lihat kepada DSKP kita, iaitu standard kandungan 3.5, menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Standard pembelajaran iaitu 3.5.1, menulis untuk mengolah maklumat dan membuat justifikasi daripada pelbagai bahan dan sumber bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang sesuai. Dan objektif kita kali ini ialah pada akhir pelajaran anda semua dapat mengulas maklumat berdasarkan pelbagai bahan dengan memberikan 2 alasan yang kukuh. Okey, baiklah, kita mulakan dengan permulaan novel Bima Sakti Menari. Okey, baiklah. Novel Bima Sakti Menari karya Sri Rahayu Muhammad Yusof mengisahkan Nurul Hafsah yang bertugas sebagai pegawai sains di Balai Cerap Sultan Salahuddin. Pada hari pertama beliau bertugas, dia dikunjungi oleh pelajar-pelajar cilik dari Hiroshima, Jepun untuk melihat bintang dengan mata kasar tanpa sebarang bantuan alat pencerap, namun gagal kerana langit terlalu cerah ketika itu. Nurul Hafsah yang pada mulanya runsing dengan situasi tersebut akhirnya telah mengambil langkah bijak bagi menyelesaikan masalah tersebut dengan mengemukakan hujah yang dapat diterima oleh kumpulan pengunjung tersebut. Okey, seterusnya dia dengan berani telah mengakui kekurangan yang berlaku pada malam tersebut berpunca daripada kesan negatif akibat pembangunan pesat yang berlaku di Kuala Selangor. Okey, Puan Mariam Wickham yang merupakan ketua rombongan tersebut agak kecewa dan menuntut janji Nurul Hafsah untuk mengotakan janji untuk melihat bintang. Pada masa yang sama, Puan Wickham juga merupakan ibu kepada salah seorang pegawai di situ, iaitu Muhammad Taufik. Mereka bertemu di rumah prototipe ikhtiar tekno alam milik Muhammad Taufik. Okey, bagi Nurul Hafsah pula, dia akan mengkaji dan mencari punca populasi kelip-kelip yang semakin kurang di Kampung Kuantan dengan bantuan ayahnya Haji Nasir dan abangnya Budiman. Nurul Hafsah mengambil keputusan untuk melihat sendiri kelip-kelip di Kampung Kuantan. Beliau kecewa kerana tidak banyak kelip-kelip di situ, apatah lagi anak sungai dipagar untuk menghalang bot atau sampan melaluinya. Budiman mengajak Nurul Hafsah menemui lelaki kelip-kelip atau sebenarnya Muhammad Taufik yang merupakan pemilik anak sungai tersebut bagi merungkai sangkaan Nurul Hafsah. Okey, baiklah, kita beralih pula kepada pertengahan novel Bima Sakti Menari. Okey, dalam pertengahan novel ini, Nurul Hafsah bertekad tidak akan membiarkan masalah pencemaran di Kuala Selangor daripada terus berlaku. Okay, mereka sedar perkara ini tidak boleh dilakukan tanpa bantuan orang lain. Jadi Budiman bersedia untuk membawa adiknya Nurul Hafsah berjumpa dengan lelaki kelip-kelip, iaitu Muhammad Taufik. Okey, Muhammad Taufik yang merupakan lelaki kelip-kelip menjelaskan bahawa semua ini dilakukannya
apabila dia mendapati populasi kelip-kelip di Kampung Kuantan semakin berkurangan akibat kehadiran pelancong, pencemaran air sungai, pemusnahan kawasan paya bakau dan juga pencemaran cahaya. Bagi Muhammad Taufik, dia memagar kawasan anak sungai dibelinya dengan harapan kelip-kelip mempunyai tempat untuk bersembunyi, dan Muhammad Taufik berjanji akan meruntuhkan pagar itu apabila populasi kelip-kelip sudah kembali pulih. Okey, jadi Nurul Habsah memohon maaf kerana bersangka buruk. Akhirnya Budiman mengingatkan Nurul Habsah tujuan asal mereka bertemu Muhammad Taufik untuk bekerjasama menolongnya membawakan kembali kegelapan ke Kuala Selangor. Akhirnya projek kawasan simpan langit gelap direncanakan. Okey, Nurul Habsah membentangkan projek kawasan simpan langit gelap di hadapan Menteri Besar, ahli akademik, ahli perniagaan dan juga orang awam di Dewan Kuliah 1 Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Okey, rancangannya ditentang oleh Datuk Johan Arlington Majid dan dia mengatur rancangan untuk mengupah 3 orang suruhan bagi menyiasat pergerakan Nurul Habsah dan juga Muhammad Taufik, selain memastikan mereka tidak dapat melaksanakan projek tersebut. Okey, jadi selepas beberapa hari timbullah berita kemalangan Muhammad Taufik dan mengejutkan Nurul Habsah. Okey, Ketua Inspektor Lim mensyaki kemalangan itu dirancang oleh musuhnya, musuh Muhammad Taufik. Selepas peristiwa itu, Nurul Habsah pula menjadi mangsa apabila diculik dan abangnya Budiman cedera dipukul. Okey, Muhammad Taufik cuba membebaskan Nurul Habsah dengan mengikut arahan penculik untuk berjumpa di stesen minyak Petronas apabila mendapat hadiah selendang hitam berhias manik-manik kristal milik Nurul Habsah. Akhirnya Nurul Habsah dapat dibebaskan tetapi diganti dengan Muhammad Taufik. Okey, Nurul Habsah yang bimbang dengan Muhammad Taufik dicederakan, dia segera membuat laporan polis bagi menyelamatkan Muhammad Taufik. Okey, baiklah, kita beralih kepada pengakhiran novel Bima Sakti Menari. Okey, akhirnya Muhammad Taufik dapat diselamatkan setelah kejadian tembak-menembak di kawasan ladang kelapa sawit Bestari Jaya. Itu pun atas alamat ataupun maklumat orang ramai. Kejadian yang berlaku terhadap Muhammad Taufik dan Nurul Habsah ini memberi kesan kepada keluarga masing-masing. Okey, jadi pada akhir ceritanya, Nurul Habsah, Haji Nasir dan Budiman berada di Masjid Jami' Sultan Ibrahim Kuala Selangor untuk menghadiri kenduri kesyukuran bagi meraihkan pernikahan kali kedua Tan Sri Mohaimin iaitu bapa Muhammad Taufik dan bekas isterinya iaitu Puan Mariam Wickham. Jadi Tan Sri Mohaimin menyampaikan ucapan ringkas dengan menyatakan rasa syukur beliau ke hadrat ilahi dengan kembalinya anak dan isteri ke pangkuan beliau, dan musuh perniagaannya iaitu Datuk Johan Arlington Majid pula bakal dihadapkan ke muka pengadilan. Dalam majlis tersebut, Muhammad Taufik juga meluahkan isi hatinya terhadap Nurul Habsah. Muhammad Taufik menyampaikan hasratnya untuk menghantar rombongan lamaran ke kediaman orang tua Nurul Habsah. Okey, begitulah tamatnya novel Bima Sakti Menari. Baiklah, sekian sahaja video PDPC Cikgu bagi menjelaskan sinopsis novel Bima Sakti Menari secara keseluruhan dari awal hingga akhir penceritaan secara ringkas. Jadi semoga paparan video ini memberi gambaran yang jelas buat anak-anak pelajar di luar sana. Jadi anda digalakkan membaca dan menyimak ya peristiwa-peristiwa penting dalam novel yang dikaji dari awal hingga akhir. Nantikan video siri kedua cikgu cara menjawab soalan novel pula. Moga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jadi baiklah, sekian, terima kasih kerana sudi menonton
video ini dan jangan lupa menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda. Bolehlah anda menekan butang suka, komen dan kongsi jika sudi. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.